أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آنم الإنسان ما لم يعلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang mulia ini dapat sama-sama kita berkumpul dan berhimpun di dalam rumah Allah taala yang mulia ini. Dinamakan ia sebagai Masjidul An-Naim, Taman Seri Setia, Teluk Intan, Perak, Darul Ridwan, bagi membicarakan sebuah kitab yang dinamakan akan dia Ayyuhal Walad oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan Wahai Anakku yang Tercinta oleh Abuya Syidi Almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki hafizallahu ta'ala wa ra'ah. Siri yang lalu telah kita memperbahaskan pada nasihat yang ke-11, iaitu ibadatmu hendaklah mengikuti aturan syarak. Maka apa sahaja ibadah yang kita kerjakan tadi mestilah mengikuti tuntutan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ditokok tambah atau bukan dikurangkan daripada apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sambung kita pada nasihat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, qala muallifu rahimahullahu ta'ala, al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala fi kitabihi wa fi ulumihi fi ad-darainil amin. Apa kata dia pada nasihat yang ke-12? Setelah mengamalkan ilmu baru engkau mengetahui hakikatnya. Katanya, wahai anakku yang tercinta, dan ketahuilah bahawasanya sebahagian daripada masalah yang engkau tanyakan kepadaku itu tidak dapat dijawab dengan tulisan ataupun perkataan. Tetapi bila engkau telah sampai kepada hakikat halnya setelah beramal dengannya, maka barulah engkau akan faham. Kalau engkau belum sampai ke sana, maka engkau belum mengetahuinya. Kerana masalah-masalah ini adalah masalah zauqiyah, iaitu masalah yang tidak dapat difaham dengan sebenarnya kecuali setelah dirasai oleh seseorang akan hakikatnya. Maka masalah-masalah yang seperti ini tidak dapat hanya disifatkan dengan perkataan, tetapi mesti dengan dicoba dan dirasai, seperti manisnya sesuatu yang manis dan pahitnya sesuatu yang pahit. Maka hal ini tidak dapat diketahui kecuali dengan dirasai. Ini kata Imam Ghazali nasihat pada murid dia. Maka Imam Ghazali memulakan taujihat ataupun nasihatnya itu tadi dengan memanggil ya ayyuhal walad, wahai anakku yang tercinta. Dan ketahuilah, maknanya dia suruh ambil tahu dalam dunia ni apa sahaja yang menjadi dalam fikiranmu itu sebaiknya ditanyakan. Namun kata Imam Ghazali, namun bahawasanya sebahagian daripada masalah yang engkau tanyakan kepadaku itu tidak dapat aku jawab dengan tulisan ataupun perkataan.
Mana ada soalan, ada benda yang kau ingin tahu, tapi bukan semua benda yang kau ingin tahu itu dapat dijawab dengan perantaraan bahasa ataupun perkataan ataupun ucapan ataupun tulisan. Tak. Ada suatu keinginan yang kau ingin tahu itu, ada kalanya perlu engkau dapatkan jawapannya dengan cara merasa. Masya Allah. Contoh, saya mengatakan, tuan-tuan, tebu tu manis betul. Manis betul tebu ni, Masya Allah. Tanya dia orang, macam mana manis tebu tu, Ustaz? Masya Allah. Manis tebu ni serupa tebu lah, kata kita, Masya Allah. Tak, iyalah macam mana, ada dia punya syibih ke, ada ke dia punya perumpamaan, macam manis nangka ke, manis cepedak ke, manis durian ke. Tak, kata dia. Tak. Manis tebu ialah manis tebu. Macam mana nak tahu manis tebu ni? Maka dengan cara kita patahkan tebu seruas, cuba gigit tuan, insya-Allah. Jadi tuan tadi kena gigit, bila dia gigit baru dia tahu, oh macam ni rupa manis tebu, kata Masya Allah Taala. Dia tidak akan dapat mencapai tahu manis tebu tadi melainkan ia dengan cara rasa. Jadi dia kena rasa sendiri. Kita tak boleh nak bagi jawapan macam mana rasa tebu tu. Masya Allah Taala. Rasa tebu ni macam bunyi cakap macam dia pun tak cukup. Ada juga suatu perkara yang orang mengaji saja tapi tak kenal. Dia mengaji tapi dia tak kenal. Tak pernah didedahkan. Contoh, dia duduk dalam pengajian pertanian, tok guru tu ngajar apa? Ngajar tentang sifat buah cepedak. Tuan-tuan, cepedak ni kulitnya tu hijau ke kuning-kuningan, menggerutu dia punya kulit tadi. Bila dibelah, wangi baunya, insya-Allah. Kemudian isinya kuning, beruas-ruas dekat dalam tu, ada banyak tumpukan. Buah dia bulat-bulat, dalam isi tu ada biji. Hak tu dia mengaji sifat. Sifat buah cepedak tu dia dah mengaji dah, tapi dia tak pernah diperkenalkan dengan buah cepedak. Suatu hari dia berjalan, dia tengok orang jual nangka madu. Dia pun datang, "Cik, oi, ini saya belajar buah ni. Ini buah cepedak," kata Masya-Allah. Bukan, ni bukan cepedak, ni nangka," kata Masya-Allah. Dah. Saya tok guru saya cerita, buah tu dia menggerutu. Ada dah sifat di sini. Baunya wangi, Masya-Allah Taala. Rasanya manis. Buahnya biji kuning-kuning dekat dalam isi tu ada biji lagi. Inilah dia buahnya, Masya-Allah. Kata orang, dah, ini buah nangka, kata Masya-Allah Taala. Jadi sekadar ilmu tanpa praktikal, tanpa pengetahuan, tanpa mengenal benda tadi itu, maka boleh terkeliru juga manusia itu. Terus Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, bukan semua benda yang kau tanyakan aku boleh jawab dengan perkataan maupun dengan tulisan. Ada benda yang kau kena rasa dulu, baru kau dapat bezakan benda tu. Ni saya pernah makan ni cepedak. Yang ni nangka, lain rasa dia, Masya-Allah ta'ala. Sebab apa? Dengan cara rasa tadi. Ini persoalan, ada perkara yang khusus dalam bab ibadah. Bila orang tanya tentang halawatul iman, macam mana rasa manis ni iman? Sedangkan kemanisan itu dirasa lain-lain daripada lain pihak. Orang ni berasa lain, orang tu berasa lain, orang ni rasa lain. Kenapa? Kerana pengetahuan tu tadi. Jadi kata Imam Ghazali, tetapi bila engkau telah sampai kepada hakikat halnya, itu setelah beramal dengannya, maka barulah engkau akan faham. Maksudnya kalau kita dah melalui, kita dah mengambil rasa tadi, dah mengambil pengetahuan dan juga pengalaman daripada apa yang kita belajar tadi, kita akan tahu susur jalan hidup itu macam mana. Ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Tetapi ada masalahnya apa? Kalau engkau belum sampai ke sana, maka engkau belum mengetahuinya. Ini kena tahu. Tu sebab kadang-kadang masyarakat ni apa yang berlaku, mereka ini tadi adalah tergolong dalam kalangan, minta maaf sebut dia pandai bercakap sebelum dia belajar. Ini kenapa? Kerana ini faktor, kata Ibnu Khaldun, faktor makan. Subhanallah taala. Apa yang dimakan oleh masyarakat tu sendiri. Ibnu Khaldun dia tulis dalam kitab dia dalam kitab dia Muqaddimah. Nama kitab tu kitab Muqaddimah. Siapa Ibnu Khaldun? Ibnu Khaldun ni ialah pengembara dunia. Dia mengembara satu dunia. Dan dia tulis dalam kitab dia namanya Muqaddimah. Apa kata Ibnu Khaldun? Aku telah melalui dan merentasi pelbagai benua dan daerah, dan telah diperlihatkan kepada aku oleh Allah Ta'ala pelbagai suku, kaum dan bangsa, kata dia. Dan aku dapati bahawa bangsa Arab itu gemar ia kepada unta. Dia sebut itu. Orang Arab ni gemar pada unta.
sehingga mereka makan kepada unta tadi dan mengambil manfaat dengan unta. Tatkala itu mereka mewarisi sifat unta. Apa tu sifat unta? Sifat unta tu sombong dan cemburu. Sombong, kuat cemburu. Ini sifat orang Arab ada ni, Masya Allah Ta'ala anu. Dia punya sombong, dia belagak. Kalau dia ada satu-satu, dia akan jadi sombong. Dan dia kuat cemburu. Ini unta ni kuat cemburu, Masya Allah Ta'ala anu. Susah kalau nak tengok unta mengawan ke apa semua, susah. Kenapa? Dia cemburu, dia tak suka pasangannya dilihat atau ditenung oleh orang. Masya Allah Ta'ala. National Geographic sendiri pun melaporkan ketika mereka buat dokumentari tentang unta, mereka mengalami kerugian. Sebanyak 13 unit kamera mereka pecah. Dipecahkan dia unta. Dia nampak kamera tu tala kat dia. Dia tengok apa kamera ni dekat aku ni. Tak boleh kena ni, Masya Allah. Unta serang, pecahkan kamera. Tabarakallah Ta'ala. Ini disebutkan dalam dokumentari National Geographic pasal unta. Masya Allah. Jadi salah satu sifat unta apa dia? Iaitulah sombong dan juga kuat cemburu. Ibnu Khaldun sebut lagi, dan aku dapati bangsa Turki. Bangsa Turki ni bangsa mana? Itu bangsa yang stan tu lah. Uzbekistan, Kyrgyzstan, kata Piramli, Gohid Gostan. Ni ada maknanya Tan ni Turki. Dan aku dapati orang Turki atau bangsa suku kaum dari Turki, mereka gemar kepada kuda. Dan mereka makan kuda. Mereka makan kuda. Dan ketika itu mereka mewarisi sifatnya kuda. Apa sifat kuda? Iaitu bersemangat dan suka bersaing. Allah Ta'ala. Suka bersaing, bersemangat. Ini kerja orang-orang daripada sebelah Turki. Orang bangsa penuh Turki. Mereka ni suka bersaing, suka suka kepada mereka semangat. Dia tak kira apa berlaku, kita semangat juga. Kalau mereka bersatu, berpupuk, maka ketika itu jadi mereka ni. Masya-Allah Ta'ala. Itu sebab mereka pernah menjadi penakluk. Kerajaan Turki pernah jadi penakluk kerana sifat kuda tadi ada pada mereka. Dan aku dapati orang di sebelah Eropah, orang barat itu gemar mereka kepada babi. Ini Ibn Khaldun sebut dalam kitab dia. Mereka gemar kepada babi. Dan aku dapati mereka dapat akan sifatnya babi. Apa tu sifat babi? Kuat bermain dan tidak ada rasa cemburu. Babi kalau dapat lumpur, duduk. Dia duk main belecak kat situ je. Dia suka main. Ni Mak Saleh dia suka main lah. Benda-benda ekstrim, benda-benda seronok dia suka main, insya-Allah. Dan dia tak ada rasa cemburu. Kalau orang sentuh isteri dia ke atau pasangan dia ke, orang cium pipi, okey, dis okey, tak ada masalah. Dia tak ada cemburu. Dia bukan macam Arab tadi. Arab tadi kita pandang bini dia pun dia datang, pok satu dah nampak. Apa yang bini aku orang pandang? Subhanallah Ta'ala. Ni makanan. Tu sebab salah satu lagi, ini tambahan saya lah. Subhanallah Ta'ala. Orang Malaysia khususnya daripada bangsa Melayu kita suka makan ayam. Jadi bila dia suka makan ayam, dia ada satu sifat ayam. Cuma bezanya orang sifat ayam dulu dengan sifat ayam sekarang lain. Orang dulu dia suka makan ayam kampung. Ayam kampung, ayam hutan. Jadi dia ada sifat ayam kampung, ayam hutan tu tadi. Ayam kampung ni apa? Pagi-pagi dia dah keluar berkokok. Dia berkokok pagi-pagi. Tak ada pun ayam kampung yang pergi sambung tidur. Lepas berkokok dia pergi masuk tidur, tak ada. Ni orang kampung dulu dia lepas makan ayam, lepas dia bangun tidur, lepas main subuh, kalau tak ngopi dia pergi menugih getah. Tidak pun dia pergi ngecok sawit. Kalau tidak pun dia masuk ke dalam bendang. Ni yang kuat bekerja macam ayam dulu. Subhanallah Ta'ala. Ayam dulu kalau nak makan, minimum umur ayam tu 3 bulan. Dia bela kecil 3 bulan, okey dah boleh sembelih lah ni. Tapi ayam sekarang tak. Ayam sekarang 26 hari ke 32 hari saja sembelih. Subhanallah Ta'ala. Tu sebab hari ni dapat penyakit ayam ayam bandar. Apa penyakit ayam bandar? Daripada dia menetas di telur dia, pecah di mesin penetasan, orang ambil bawa masuk bakul. Bakul hantar pergi ke reban. Di reban dia duduk situ, dia bagi makan, dia bagi minum. Selama hidup dia di situ sebulan tu, situlah makan, situlah minum. Nak menerokai, tak ada. Lebih-lebih pun melangkah 3 langkah ke kanan, 3 langkah ke kiri, ke belakang, ke depan. Itu je ayam bandar, ayam reban boleh buat. Lantainya kena letak abuk kayu. Dalam kena pakai aircon. Tak ada aircon, mati ayam. Subhanallah Ta'ala. Jadi itu sebab dapat penyakit tu. Penyakitnya apa? Dia tengah duduk tengok TV je. Dek. Ya bah, main kejap. Apa bah? Tolong ambil remote ni. Remote sebelah. Panggil yang jauh datang. Itu ayam gigil punya penyakit tu. Subhanallah Ta'ala. Lagi apa lagi penyakit ayam kata dia? Dapat penyakit ayam maknanya mereka ni sikit je pengetahuan tapi banyak riuh bunyinya. Telur sebiji, riuh sekampung. Plok, 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 plok,
macam dia tahu semua benda. Kata barakallahu taala. Itu sebab kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala di sini apa dia? Engkau tidak akan mengetahuinya melainkan setelah engkau mencapai, telah melalui jalan itu tadi. Ni kata dia. Dan apa lagi kata Imam Ghazali rahimahullah taala? Kerana masalah-masalah ini ialah masalah zauqiyah. Apa tu zauqiyah? Perasaan. Zauq. Dia kata zauqiyah ni masalah perasaan. Yang mana dia tidak boleh dirungkai dengan dia tidak boleh dirungkai dengan perkataan, dengan perantaraan bahasa maupun tulisan. Tak. Dia perlu dirasai. Ini zauqiyah dipanggil. Iaitu masalah yang tidak dapat difaham dengan sebenarnya kecuali setelah dirasai oleh seseorang akan hakikatnya. Itu sebab rasa bahagia, rasa derita, rasa duka cita, ini semua perasaan lain-lain bagi hamba Allah Ta'ala. Lain. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan menguji suatu hamba melainkan apa yang dia mampu. Ada orang yang dia nengok kebahagiaan orang tetapi dia merasakan itu bahagia. Hakikatnya kadang-kadang bukan untuk dia bahagia macam tu. Bahagia ni bukan bang, saya tengok orang tu bang, hari-hari dia beli hadiah kat bini dia bang. Abang tak beli kat saya pun, kata Masya Allah Ta'ala. Dia nampak bahagia orang macam tu. Orang ada bahagia lain-lain. Ada orang yang bahagia dia dengan cara romantik yang macam tu. Ada orang yang bahagia dia bergaduh. Laki bini bergaduh je tak bebel. Awak ni bla 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 bergaduh. Dalam gaduh-gaduh tu 7 anaknya. Kata barakallahu taala anu. Tahan 30 tahun kahwin dah. Kata barakallahu taala anu. Satu hari bini bebel, "Abang, awak tak buat apa-apa, nak ajak bergaduh." Suami duduk tengok TV. Ada apa? Dia bebel kat suami lagi suami. Iyalah. Isteri rasa, suami aku ni tak bergaduh kan? Suami aku, "Bang, awak apa ni buang tebiak nak mati dah ke?" Kata macam tu anu. "Awak ni ngapa kata orang sibuk-sibuk ni? Dah bergaduh." Ini suami saya, kata Masya Allah. Baru dia berasa seronok. Betul lah, ni suami saya lah ni, kata Masya Allah. Ada orang bahagia dia bergaduh. Masya Allah barakallahu ta'ala. Ni cerita bahagianya bergaduh. Dia seronok suami aku ajak bergaduh. Masya Allah barakallahu. Ada orang yang suami dia bising, isterinya senyap. Ada orang yang isterinya bising, suaminya senyap. Bahagian masing-masing. Ini namanya zauqiyah. Masya Allah ta'ala. Masya Allah. Itu sebab begitu juga dengan masalah. Bila ada orang datang adukan masalah pada kita, kita jangan kata, "Alah, masalah kau tu kecil je, aku lagi besar dulu." Tak boleh gitu. Sebab apa Allah Ta'ala kata, aku turunkan ujian itu ikut diri individu sendiri. Mungkin tara tu yang dia mampu hadapi. Dia tak sekuat apa yang kita hadapi. Ataupun musibah dia lebih besar daripada kita kerana mungkin dia lebih kuat daripada kita. Ini pun satu juga. Ini namanya zauqiyah. Tabarakallah ta'ala. Apa lagi dia katakan? Dan ia tidak akan dapat kecuali setelah dirasai oleh seseorang akan hakikatnya. Maka masalah-masalah seperti ini tidak dapat hanya disifatkan dengan perkataan. Tak boleh. Nak cerita macam mana bentuk perasaan, tak boleh cerita. Kita kalau belajar bahasa Melayu, Masya Allah, nak gambarkan perasaan, nak gambarkan semangat, orang tak dapat nak gambarkan dengan perkataan yang jelas. Hingga mereka terpaksa menggunakan beberapa metafora ataupun perkataan-perkataan yang kita katakan hyper daripada pemikiran manusia. Nak tunjuk semangatnya, lautan api sanggup ku renang. Mana tengok? Limpahan sinaran air, sinaran cahaya matahari, limpahan sinar mata. Maknanya, kosakata yang indah-indah diperlukan untuk menggambarkan perasaan, tetapi dia belum mencapai matlamat perasaan. Sampai tara tu nak bagi tahu. Dia kata Imam Ghazali, kalau awak tanya pada saya berkaitan ini bererti awak sendiri kena rasa dulu. Baru awak tahu macam mana rasa dia. Kerana saya tak boleh menceritakan dengan perkataan maupun tulisan. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Tidak dapat hanya disifatkan dengan perkataan, tetapi mesti dengan dicoba dan dirasai. Seperti manisnya sesuatu yang manis. Kena rasa manis. Kalau nak tahu dia manis, kena rasa. Dan pahitnya sesuatu yang pahit. Orang cakap tongkat ali pahit, tapi kita tak pernah rasa. Jadi kita tak bayang pahit macam mana. Pahit macam ubat ke? Ataupun pahit dia tu macam Allahumma salli ala sayyidina macam kopi ke? Ya tabarakallah ta'ala anu. Jadi nak tahu bagaimana pahitnya, kena dirasai. Maka hal ini tidak dapat diketahui kecuali dengan dirasai. Ini ada satu cerita pula Imam Ghazali letak dalam ni. Masya Allah. Ini cerita tentang dua orang kawan. Seperti yang dihikayatkan bahawasanya ada seorang yang mati pucuk, iaitu inniyin. Ini satu penyakit bagi kaum laki-laki, mati pucuk, tidak mampu melakukan hubungan. Maka apa kata dia?
Seorang laki-laki yang mati pucuk iaitu Innin menulis surat kepada kawannya dan meminta daripadanya untuk menerangkan kepadanya akan kelazatan jima' itu bagaimana. Dia tulis surat pada kawan dia. Dia tanya pada kawan dia, macam mana rasa jima' ni? Sedangkan dia orang yang ini, minta maaf, ini cerita Imam Ghazali, saya cerita jelas apa yang kitab sebut. Jadi dia kata, aku nulis surat kepada sahabat ini, lalu aku tanya dia bagaimanakah kelazatan berhubungan, melakukan hubungan kelamin, bersegama tu macam mana rasa seronoknya? Kata, Masya Allah. Maka jawab dia kawan dia, apa kata kawan dia? Kawan balas balik surat. Apa kata dia? Lalu kawannya tadi menjawab, sebenarnya sebelum ini aku hanya tahu engkau dibalakkan dengan penyakit mati pucuk sahaja. Mana aku tahu sebelum ni engkau ada satu penyakit je, iaitu mati pucuk. Tetapi sekarang ini aku tahu bahawa engkau bukan hanya sekadar itu, tetapi ditambah lagi dengan penyakit bodoh. Subhanallah Ta'ala. Bukan dia mati pucuk, tapi kau ni bodoh juga rupanya, kata Masya Allah. Kenapa? Kerana kelazatan jima' itu hanya diketahui melalui rasa. Dia tak boleh cerita. Bila engkau cuba baru engkau tahu. Jikalau belum pernah mencobanya, maka engkau sudah pasti tidak akan mengetahuinya. Dia kata kawan tadi, aku ingatkan kamu ni hanya ada penyakit ini. Itu penyakit ini, mati pucuk tadi. Rupanya ada penyakit kedua, penyakit bodoh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau pergi tanya benda ni pada aku, macam mana aku nak cerita? Benda ni dia tak boleh cerita, benda ni benda rasa, kata dia, Masya Allah. Jadi tatkala itu Imam Ghazali nak kiaskan cerita ni sebenarnya. Dia kata ada benda yang kalau kamu tanya belum tentu mendapat jawapannya, melainkan perlu dirasai. Ini zauqiyah. Tabarakallah ta'ala. Hal ini tidak dapat diketahui dengan perkataan ataupun tulisan. Jadi satu nikmat bagi kawan dia tadi telah putuslah. Iaitu dia tidak dapat mencapai kenikmatan apa yang ditanyakan tadi, kerana dia ada halangan penyakit Innin. Tu kena jaga penyakit Innin ni, hati-hati sungguhlah. Masya Allah. Idahul bab lil muriud nikah bisawab. Kata Syekh Daud, kalau didapati yang demikian rupa ini, isterinya lalu pergi ke mahkamah, jumpa dengan qadhi, maka diberi tempoh oleh qadhi 6 bulan untuk dia berubat. Tabarakallah ta'ala. Ini perbahasan panjanglah dalam ini, tapi dalam cerita ni kita cerita bab tujuan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala tak lain tak bukan nak bagi tahu tentang beramallah. Jangan takut cerita je sembahyang tu macam ni, tapi kamu tidak dapat merasai sembahyang tu macam mana, melainkan setelah kamu mengangkat takbir. Ada orang yang mungkin sembahyangnya dia rasa semangat, dia rasa lazat, ketika mana dia setelah melakukan dosa, dia ni bertaubat, datang minta ampun, lazat sembahyang dia. Ada orang pula yang datang sembahyang dia kerana loleh, rasa tak semangat, tak apalah, tapi kena sembahyang. Allah subhanallah, bila nak habis Pak Imam ni? Pun ada juga. Tu sebab setiap orang kalau ada 40 jemaah, 40 perasaan pada diri mereka ketika datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Tu sebab Nabi SAW suruh kita perbaharui niat, elokkan niat kita ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang kita minta pada Allah Taala, rasa yang paling besar dalam dunia ni, nama dia mutmainnah. Itu ketenangan. Kerana setiap hari disebutkan oleh hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala telah mencipta satu malaikat yang kerja malaikat ni tidak lain tak bukan bawa turun makhluk Allah di langit ke bumi je. Apa nama makhluk tadi? Duka cita. Dia bawa turun duka cita, dia masukkan ke hati orang ni duka cita, masuk orang ni duka cita. Duka cita ni turun tiap-tiap hari. Itu sebab Nabi SAW dia doa, pagi-pagi Nabi doa kata apa? Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hadan. Ya Allah, aku berlindung daripada hamni, yang ini putus asa, wal hadan, dan kedukecitaan. Aku lindung ya Allah daripada dua benda tu, hamni wal hadan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku minta lindung pada engkau daripada ajzi, rasa lemah, wal kasal, dan malas-malas. Pagi-pagi dah malas lah nak buat, malas lah. Perkataan tu wujud pada pagi hari, insya-Allah. Aku lindung pada engkau ya Allah. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku lindung daripada engkau ya Allah daripada sifat kikir dan sifat bakhil. Al-bakhil ni apa dia? Sifat yang kalau dia memberi, boleh memberi, tapi dia mengharapkan pulangan balik untuk dia. Itu bakhil. Masyaallah barakallah. Kalau saya bagi ni apa saya dapat? Ni bakhil lah tu. Masyaallah barakallah ta'ala. Piramli bagi tahu dah, dan cerita labu-labi tu kan dia boleh bagi cikgu Murni duit. Ni cikgu Murni sombongan daripada Haji Bakhil, kata Masyaallah. Terimalah.
Nanti datang ke kedai, ambil 100 kayu, kain putih, buat baju budak-budak. Kalau dia tak bagi, tuan-tuan ingat Haji Bakir boleh pergi tepi pantai ke dengan Cikgu Murni? Allah Ta'ala. Tak dapat dia pergi tepi pantai tu kalau dia tak menyumbang. Sebab kan menyumbang tu dapat pergi. Tapi kalau yang datang daripada awal tu 2 orang cikgu lelaki tu, RM1 je lah jawabnya. Lebih kau ambil baju, dalam baju tu ada berapa? RM1. Bagus. Kau bagi sama dia, kata Pak Haji, insyaAllah barakallah. Mana dia bukan ada harapkan apa-apa dengan sumbangan RM1 tadi. Tapi bila Cikgu Murni datang, dia masih tak fikir anak yatim. Dia fikir aku nak Cikgu Murni. Jadi kalau aku bagi, aku dapat. Itu je kaedah dia. Tapi apa akhirnya berlaku? Piramli begitu. Kesal rupa Cikgu Murni dah ada teman lelaki. Allah Ta'ala. Ini nak bagi tu sifat bukhul. Bukhul ni apa? Orang yang suka memberi dengan mengharap balasan. Dia bagi, dia nak harapkan give back. Dia pegang pepatah what you give you get back. Apa yang awak bagi awak dapat balik. Allah Ta'ala. Jadi itu bakhil nama dia. Allah Ta'ala. Tu nasihat yang ke-12. Setelah mengamalkan ilmu, barulah engkau mengetahui hakikatnya. Jadi ini cerita dia kesinambungan pada nasihat yang ke-8. Kalau kita tengok nasihat yang ke-8, apa kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala? Nasihat ke-8, Imam Ghazali sebut 10 9 8. Ilmu sahaja belum memberi manfaat kepada engkau. Kalau ada ilmu je, tak bagi manfaat lagi. Apa kata dia? Wahai anakku yang tercinta, ilmu tanpa amalan ialah gila. Dan amal tanpa ilmu pula sia-sia. Ini Imam Ghazali dah highlight dah dekat situ. Ada ilmu tapi tak nak beramal, atau orang gila. Kerja cari ilmu je tapi tak teringin nak beramal. Tak boleh ya? Tetapi kalau banyak beramal aja, tak mengaji, tak mau ambil ilmu, sia-sia. Semayang kuat dah, semayang malam Masya Allah, 20 rakaat malam tu dia solat, tetapi dia tak berwuduk. Dia tak belajar pun, kena semayang ni kena berwuduk. Dia fikir, orang semayang, aku pun semayang lah, kata Masya Allah. Hanya nak beramal, tapi tak nak mengaji. Tak nak tahu, ngaji ni bukan kata sampai jadi tok alim serban besar baku durian, tak. Ngaji ni mana? Mengaji ni sekadar melepaskan tanggungjawab diri pada Tuhan. Ya, kita tahu tu. Kalau lepas sampai boleh semayang, sampai boleh zakat, sampai boleh puasa, lepas kalau nak pergi haji dia dah belajar tu semua, takat tu aja. Adapun sampai perbahasan ulama, kata ulama ni kata A, ulama kata itu, tu kerja ulama. Subhanallah. Kerja kita apa? Mengaji sekadar melepaskan tanggungjawab kita kepada Allah Ta'ala. Yang lain daripada tu, nak ambil ilmu lain, silakan. Lepas ni nak mengaji arkitek, nak mengaji matematik, nak mengaji sains, nak mengaji apa segalanya, falyatafaddal ma'jura. Asalkan ilmu tanggungjawab kita kepada Allah Ta'ala tadi, lepas. Mana dia? Ilmu tauhid yang pertama. Yang kedua ilmu fiqh. Yang ketiga ilmu tasawuf. Tiga-tiga ni mesti disekalikan. Ilmu tauhid tu ilmu mengenal kita kepada Tuhan. Bila kita kenal Tuhan, kita dah harga, kita nak menghargai apa yang dinikmatkan oleh Tuhan pada kita. Allah kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tak jadikan jin dan manusia ini melainkan untuk ibadah pada aku, kata Allah Ta'ala. Jadi kita nak pula beribadah, kena mengaji fiqh. Bila kita ngaji fiqh, tapi ketika itu ibadat kita rasa dah bagus sangat, khawatir masuk perasaan takabur. Tu sebab kita kena ngaji tasawuf, iaitu jaga diri pula. Tauhid, kenal kepada Tuhan. Fiqh, persembahan ataupun tanggungjawab kita kepada Tuhan. Dan tasawuf pula tanggungjawab kita pada diri kita, supaya kita tidak terjerumus, tidak terikut jejak langkah syaitan. Ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jelas Allah kata, "Hei anak Adam, janganlah kamu menyembah syaitan, kerana syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Wa ni'buduni hadza siratun mustaqim." Dan ikutilah jalan yang telah kami berikan kepada kamu dengan jalan yang lurus tadi. Itu. Jadi makna tu sebab beramallah dengan berilmu. Jangan beramal tanpa ilmu. Ilmu mana? Ilmu yang melepaskan diri kita kepada tanggungjawab kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah akan datang kita sambung lagi pada nasihat yang ke-13.
4 sifat kesempurnaan bagi orang yang salik. Itu orang salik apa? Orang yang berjalan menuju kepada Allah Ta'ala. Dia kena ada 4 sifat ni tadi. InsyaAllah kita akan sambung pada siri yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Sekadar itu saja. Salah silap tutur bicara saya. Apa yang saya sampaikan sebentar tadi, jika tidak bertepatan dengan murad kitab, bersalahan dengan pandangan para ulama, kepada Allah Jalla Jalaluhu wal Azam saya minta ampun. Kepada barisan ayahanda, ibunda, adinda dan kekanda sekaliannya, saya menyusun 10 jari mohon maaf di atas ketelanjuran kata-kata saya. Apa yang saya sampaikan kiranya tidak bertepatan dengan murad kitab, bersalahan dengan pandangan para ulama. Pada Allah Jalla Jalaluhu wal Azam saya minta ampun. Pada barisan ayahanda, ibunda, adinda dan kekanda sekaliannya, saya mohon ditegur diri ini dengan teguran bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'ali qudri unsa wa zakar. اللهم افتح علينا فتوح العارفين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع وقلبي لا يخشع وأمل لا يرفع والدعاء لا يسمع. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-An. Subhanakallahumma wa bihamdika.